Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma manna alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam alladhi ba'athahu liutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumiddin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rahman Ar-Rahim kita boleh menyambung bacaan buku kita An-Nabiyul Karim Mualliman, yang diterjemah dengan bahasa Melayu bersama Rasulullah mendidik generasi idaman. Tajuk asalnya An-Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam mualliman, bahawa Nabi yang mulia baginda adalah seorang pendidik, seorang muallim. Kita sampai pada muka surat 19, iaitu bab yang kedua. Kata penulis, di antara sifat Nabi, di antara akhlak Nabi, di antara cara Nabi mendidik ialah Nabi memilih tempat yang tepat. Sebelum daripada ini, tajuknya ialah Nabi memilih waktu yang tepat. Sekarang ni pula dalam usaha tarbiyah yang Nabi bawa, Nabi memilih tempat yang tepat. Jadi bila Nabi tengok tempat itu perlu diambil manfaat untuk tarbiyah, maka Nabi langsung akan mengambil manfaat tempat itu. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Kata penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tidak membatasi penyampaian ilmu di tempat tertentu sahaja. Baginda mengajari para sahabatnya di mana pun selama ada kesempatan yang mendukung. Di samping mengajar di masjid, baginda juga melakukannya di rumah, di Mina, di perjalanan, bahkan di pemakaman sekalipun. Itu cara Nabi, sentiasa mengambil manfaat di mana dia ada kondisi dan situasi. Ini apa ikhwan? Takat ini kita lihat apa yang penulis bagi tahu pada kita boleh buat satu kesimpulan. Apa dia ikhwan? Ini nak memilih, nak mengambil manfaat masa, tempat. Ini ikhwan, kalau orang yang kerja sambil lewat, dia tak boleh buat. Sebab benda ni benda yang boring. Benda ni memerlukan kesungguhan jiwa. Orang tu buat kerja sungguh-sungguh. So dia perhati tengok, tempat ni sangat bermanfaat kalau disampaikan sesuatu dalam bentuk bimbingan. Maka dia sampaikan, dia ambil manfaat. So kalau orang itu hanya tumpukan, masa saya hanya lepas maghrib, so dia duduk kondisi apa? Tepi bus stop ke, ada tragedi ke, ada kejadian ke, dia akan sengap saja. Sebab itu menunjukkan dia tidak bersungguh-sungguh di dalam apa? Tarbiyah. Ini sesuatu yang sangat menarik tentang Nabi, ikhwan. Dia bersungguh-sungguh
Dia mujahadah sungguh dengan amanah yang Tuhan bagi pada dia. Dia mujahadah sungguh, dia bimbing umat, dia bentuk umat, dia asuh umat sungguh-sungguh. Dia tak biar umat itu menjadi umat yang yatim tanpa apa? Tanpa pendidikan, tanpa bimbingan. Tidak. Dia mengambil semua kesempatan. Masjid, masjid. Di rumah, di rumah. Ini kawasan Mina, kawasan orang nak buat haji. Sibuk. Dia ambil kesempatan. Safar. Nabi sendiri sebut bahawa musafir itu satu qita'ah minal azab. Satu potongan daripada kesengsaraan. Dia ambil manfaat. Bahkan di tanah kubur. Dia ambil manfaat. Penulis kata berikut ini beberapa bukti yang berkaitan dengan masalah ini. Penulis kata dia akan sajikan contoh-contoh yang berkaitan dengan tajuk yang dia cakap. Pertama dia kata, mari kita lihat cara Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qama fil masjidi faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhilla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul madinati min dhi hulaifati wa yuhillu ahlu syami min al juhfati wa yuhillu ahlu najdin min qarnin. Kata Abdullah bin Umar, seorang laki-laki berdiri di dalam masjid lalu bertanya, wahai Rasulullah, dari mana engkau memerintahkan kami untuk memulai ihram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, penduduk Madinah memulainya daripada Zulhulaifah. Penduduk Syam memulainya dari Juhfah. Penduduk Najd memulainya daripada Qarnul Manazil. Penulis kata, tengok, dalam hadis ini kita mendapati bahawa Nabi SAW melakukan pengajaran di dalam masjid. Dalam masjid, Nabi ambil manfaat mengajar orang. Bila orang tanya, dia tengok orang ada keliru, dia tengok orang itu perlu dibetulkan, maka Nabi betulkan. Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada bab, iaitu menyebut ilmu dan fatwa di dalam masjid. Al-Hafiz Ibn Hajar kata, maksud Imam Bukhari menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid. Melalui judul bab ini, Imam Bukhari ingin menyanggah ulama yang memilih sikap tawakuf dengan tidak menentukan boleh atau tidaknya seseorang mengajak dalam masjid dengan alasan aktivitas tersebut menimbulkan kegaduhan. Di sini Imam Bukhari ingin menegaskan bahawa sebenarnya hal itu diperbolehkan. Tengok ikhwan, bagaimana Nabi mengambil manfaat. Dan Imam Bukhari sendiri buka bab itu untuk menolak sanggahan sebahagian ulama yang tawakuf, yang mereka mengambil pendirian berdiam diri. Bila soalan-soalan macam tu, soalan-soalan panas ditanya dalam masjid, kita boleh jawab ke tak? Ada para ulama tawakuf, mendiamkan diri, dia tak mau jawab. Imam Bukhari menyanggah tindakan itu. Sebenarnya boleh. Soal orang berkelahi tak berkelahi, bab nombor 2. Soalnya kemusykilan itu mesti dibetulkan. Tentulah ikhwan, kalau kita layan lah, jangan berkelahi. Bila kita nak terang sunnah ke orang, jangan berkelahi. Tak usah berkelahi. Apa orang buat, sengak. Orang nak buat huru hara ke, sengak je. Jangan berkelahi. Orang Melayu ni tak mana tak berkelahi, hebat tak mana dia tak berkelahi. Tak ada tempat berkelahi habis. Berkelahi habis. Jadi jangan berkelahi, jaga perpaduan sampai tak boleh terang sunnah Nabi. Ini masalah. Penulis kata, mari kita tengok lagi satu. Iaitu Nabi mengajak kaum perempuan di salah satu rumah mereka. Tengok. Tadi dia kata Nabi mengambil manfaat di rumah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri, kita jangan lupa dia daripada kibarus sahabah, dia daripada ulama di kalangan sahabat.
Dia dahsyat dia, Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bihadithik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Faqala اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. Seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi dengan membawa hadismu. Tentukanlah satu hari darimu untuk kami, yakni untuk kaum perempuan. Kami akan mendatangimu pada hari itu agar engkau dapat mengajari kami apa yang Allah ajarkan padamu. Lalu baginda bersabda, berkumpullah kalian pada hari ini dan itu, dan di tempat ini dan itu. Kemudian mereka berkumpul dan Rasulullah SAW mendatangi mereka lalu mengajari mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Tengok, Nabi ambil satu hari ajak orang perempuan atas permintaan dia. Nabi ambil Khamis malam Jumaat untuk ajak, kita kata kuliah muslimat lah. Untuk mereka jadi nak bertanya. Dan mereka nak tanya. Dia kata zahaba rijal bil hadith, orang lelaki semua dapat perkataan kau. Kami dah duduk di belakang. Orang lelaki duduk di depan. Kami tak apa dengar. Jadi tolonglah faj'al lana min nafsika, daripada diri engkau bagilah ruang pada kami ya Rasulullah. Tengok ikhwan, Rasulullah ni untuk laki-laki dan perempuan. Bukan orang laki-laki saya contoh sunnah Nabi, orang perempuan pun mencontohi sunnah. Yang mana sabar apa yang Nabi ajar. Baik, kata penulis, dalam hadis ini kita dapati bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan, berkumpullah kalian pada hari ini dan itu, di tempat ini dan itu. Sementara dalam riwayat lain dari Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebut bahawa Nabi bersabda, tempat pertemuan kalian adalah di rumah fulanah, rumah seorang wanita. Lalu beliau mendatangi rumah fulanah itu dan menyampaikan hadis kepada mereka. Jadi penulis kata, Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kaum perempuan di rumah salah seorang daripada mereka. Bila dilihat itulah mendatangkan manfaat, Nabi didik. Tengok, yang ketiga dia kata, Nabi mengajak di Mina. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i bi Mina lin-nasi yas'aluna faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur fahalaqtu qabla an adhbah faqala adhbah wala haraj faja'a akharu faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armi qala irmi wala haraj fama su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Mina ketika haji wada' agar orang-orang bisa bertanya pada beliau. Lalu seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata, aku tidak mengetahui bahawa menyembelih itu sebelum mencukur, tetapi aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih. Beliau bersabda, sembelihlah dan itu bukannya dosa bagimu. Lalu orang lain datang dan berkata, aku tidak mengetahui bahawa melontak jumrah itu sebelum menyembelih, tetapi aku menyembelih sebelum melontak jumrah. Beliau bersabda, melontarlah dan itu bukanlah dosa bagimu. Ketika itu, tidaklah Nabi ditanya mengenai amalan haji yang didahulukan atau diakhirkan,
melainkan beliau menjawabnya dengan perkataan, lakukanlah dan itu bukanlah dosa bagi kamu. Kata penulis, dalam hadis ini kita dapati bahawa Nabi SAW memberikan jawapan kepada orang-orang yang bertanya. Padahal ketika itu beliau sedang berada di atas haiwan tunggangan beliau di Mina. Kita tengah buat kereta, orang tanya soalan, kita kata nanti sat boleh? Tambah kalau kita sakit gigi, orang tanya. Boleh sakit lah. Nabi buat kerja haji, sibuk, panas, duduk atas kenderaan lagi, soalan main bertubi-tubi. Nabi jawab. Bila layan umat dia. Nabi didik umat dia, Nabi bimbing umat dia. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini pada bab. Bukhari buka tajuk ini dalam Sahih Bukhari, bab menyampaikan fatwa ketika berada di atas haiwan tunggangan atau lainnya. Beradab pula kita duduk atas kenderaan, orang tanya pasal hukum hakam agama, kita jawab. Sedangkan kita ada atas kenderaan. Bukhari buka bab tu dan meletakkan hadis ini. Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan maksud jodoh di sini. Yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari di sini adalah seorang mufti. Dengan kata lain, seorang guru tetap menjawab pertanyaan muridnya sekalipun berada di atas kenderaan. Mufti kena jawab soalan orang walaupun atas kenderaan. Atas kenderaan pun kena jawab, tambah dalam ofis. Kadang-kadang telefon masuk, saya sibuk tak mau jawab. Ranggi. Kena jawab soalan orang. Mufti lah. Mufti bukan orang lagu saya. Orang lagu saya tak jawab pun tak apa. Apa punya pasal Mufti. Orang-orang yang memang diambil fatwa daripada mereka. Tengok lagi. Kata penulis, Nabi mengajak di sela-sela perjalanan. Celah-celah duk musafir. Bimbing lagi umat. Tidak biar umat sunyi macam tu. Nabi yang mulia SAW tidak melalaikan tugas mendidik para sahabatnya meskipun bersafar. Ini ikhwan, satu perkataan yang kita kena ingat. Nabi tak pernah melalaikan tugas dia mendidik orang. Kita kadang-kadang kita lalai. Kita lalai. Semua orang lah terlibat. Kita lalai. Kadang-kadang kita lalai. Kita gairah buat benda lain. Nampak macam ilmu, nampak macam agama, tapi kalau kita pergi selam masuk, dia tidak mendidik, dia tidak membimbing. Kita lalai, kita galik Ustaz, tergalik Ustaz. Banyak benda kita buat bukan dalam sifat mendidik, dalam benda lain, dalam wacana lain, dalam marhalah yang lain. Bukan kita punya marhalah dia, marhalah didik, marhalah bimbingan. Kita kurang tausiah, nasihat menasihati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nabi-Nabi tidak pernah melalaikan. Baginda tetap mengajar sewaktu mengadakan safar selama mendapatkan kesempatan yang pas untuk itu. Di antara buktinya disebut dalam beberapa hadis berikut. Ini penulis nak sebut pada kita beberapa hadis tentang ada di dalam safar. Hadis yang pertama, hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fi safari. Faqala li ya Uqbah ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فقلت بلى قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني الناس. Kata Uqbah, ketika aku menuntun unta Rasulullah dalam sebuah perjalanan, beliau bersabda padaku, "Hai Uqbah, maukah aku ajarkan engkau suatu surat terbaik yang pernah dibaca?" Ya, sahutku, kata Uqbah. Beliau bersabda, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dalam jalan safar tu Nabi saja kata pada Uqbah, mau tak aku ajak pada hang ada dua surah. Dua surah ni cukup terbaik kalau hang mau baca. Baca serentak, baca dua-dua sekali. Dia kata nak. Maka Nabi habaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin
bin nas. Penulis tidak berhajat nak kupas hadis ni, dia cuma berhajat nak mengambil dalil yang dia nak kait dengan tajuk dia, macam mana Nabi mendidik. Bukan dia nak kupas tentang kelebihan-kelebihan surah ni. Itu kita carilah dalam kuliah-kuliah tafsir kita. Dalam hadis ni kita menjumpai bahawa Nabi SAW mengajari Uqbah bin Amir dua surah, Mu'awwizataini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ketika di dalam perjalanan. Kata penulis, dalam hadis ni kita nampak bagaimana cara Nabi SAW menarik perhatian sahabat sebelum mengajarinya. Pertama, baginda memanggilnya dengan nama aslinya. Kedua, memancing rasa ingin tahu sahabat terhadap apa yang akan diajarkannya dengan menerangkan kemuliaan sesuatu tersebut. Perhatikan cuplikannya. Hai Uqbah, maukah aku ajari engkau dua surah yang terbaik yang pernah dibaca? Cara Nabi panggil, cara Nabi terang sangat mendidik ikhwan, sangat mendidik. Tak ada hoi-hoi, tak ada aku, tak ada. Bahasa Nabi itu subhanallah. Kemudian kata penulis, yang kedua, hadis daripada Imran bin Husain. Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Imran bin Husain. Dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fatafawata baina ashabihi fi sayri. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihataini al-ayatain. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim ila qawlihi azaballahi syadid. Falamma sami'a zalika ashabuhu hassu al-mati wa 'arafu annahu 'inda qawlin yaquluhu faqala hal tadruna ayyu yawmin zalik? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ذاك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول آدم أبعث بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحد في الجنة. فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانت مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال فسير عن القوم بعض الذي يجدون فقال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة fi zira'id dabbati. Kata Imran bin Husain, ketika kami sedang bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, para sahabat tertinggal di belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut dengan suara yang keras, iaitu ayat 1 dan 2 daripada surah Al-Hajj. Allah berfirman dalam ayat itu, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yakni dahsyat. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Tak sekala para sahabat beliau mendengar ayat tersebut, mereka memacu haiwan tunggangan mereka. Para sahabat mengetahui bahawa baginda hendak menyampaikan sabdanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
apakah kalian mengetahui hari apakah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, hari itu adalah hari Allah memanggil Adam alaihissalam. Lalu berseru, hai Adam, keluarkanlah, pisahkanlah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Adam bertanya, wahai Rabb, berapa jumlah orang yang akan dimasukkan ke neraka itu? Allah menjawab, dari setiap 1000 orang, ada 999 orang akan masuk neraka dan hanya 1 orang menuju syurga. Maka orang-orang nampak cemas sampai-sampai mereka tak dapat apa? Tak dapat menyunging senyuman sedikit pun. Hatta ma abadau bidhahik, dia jadi tak reti senyum. Dia tak tahu nak start senyum macam mana. Pasal dengar daripada 1000 orang 99 masuk neraka. Terkejut. Sahabat jadi terkejut, hilang senyum. Hilang jadi senyum. Kita boleh renyah lagi. Alhamdulillah. Pasal kita nampak seorang tu kita. Renyah kita. Tak sekala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang terjadi dengan para sahabat, baginda bersabda, beramallah dan bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya jumlah yang dimaksud adalah kalian bersama 2 makhluk yang tidaklah keduanya bersama sesuatu melainkan keduanya akan membuatnya banyak, iaitu kalangan Ya'juj dan Ma'juj, juga keturunan Adam dan keturunan Iblis yang telah meninggal dunia. Imran bin Husain berkata, maka hilanglah kecemasan yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Beliau bersabda, beramallah dan bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidaklah kalian berada di tengah manusia melainkan seperti tahi lalat yang ada di lambung seekor unta atau seperti cap yang ada di kaki haiwan. Sahabat dengar-dengar jadi takut. 1000 tu bukan di kalangan manusia, berimpun habis. Hak ikut Iblis, hak ikut Ya'juj Ma'juj tu semua letak, carilah 1% daripada situ. Hampa masuk Nabi kata. Hampa masuk. Nabi kata beramal, gembiralah. Kamu ni seperti mana apa? Cik lalat yang ada pada lambung seekor unta. Dia rusuk seekor unta. Ataupun satu macam tanda yang ada di kaki binatang. Nampak. Binatang tu hitam, ada tanda putih. Nampaklah tanda tu. Hampa selamat. Nabi kata jangan takut. Tapi ada orang takut tak baca hadis ni. Dia kata di mana kita? Kalau 1000, satu je ahli syurga. Lepas tu dia kira pula rakyat Malaysia ada berapa juta. Adik dia nak crack tu. Nak jadi crack tu. Nabi dah habaq dah. Gembiralah beramal. Kalau kita beramal, kita masuklah yang selamat tu. Pasal tu Nabi kita gembira, beramal. I'malu wa basyiru. Beramal, gembira. Kamu masuk yang satu tu. Kata penulis, dalam hadis ni kita mendapati bahawa Nabi SAW mengajar para sahabat beliau hal-hal yang berhubung dengan kedua ayat di atas di celah-celah perjalanan beliau. Tengok penulis kata apa. Di samping hal di atas, terdapat hal-hal lain yang mendapat poin. Dia kata, kita tengok ada beberapa lagi poin yang kita boleh dapat pelajaran daripada hadis ini. Poin edukasi dari Rasulullah di antaranya, Rasulullah memancing perhatian para sahabat sebelum mengajarkan kepada mereka tentang jumlah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka terkait dengan kedua ayat tersebut. Apakah kalian mengetahui hari apakah itu? Tanya beliau. Cara Nabi tanya, ikhwan, sesuailah dengan sahabat tu dalam perjalanan, dia tanya. Yang kedua, Nabi memperhatikan sejauh mana sabda beliau dapat mengusik keinginan tahu para sahabat. Sebagaimana lafaz, tak sekala Rasulullah SAW melihat apa yang terjadi dengan para sahabat beliau. Yang kedua, dia kata kita tengok Nabi sangat ambil tahu kedudukan para sahabat dia. Yang ketiga, Nabi mengulangi sabdanya beramal dan bergembiralah sebanyak 2 kali. Ulang.
Yang keempat, Nabi menegaskan perkataannya dengan sumpah. Beliau mengucap sumpahnya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya sebanyak 2 kali. Ini semua cara Nabi nak mengajak manusia kepada suatu bimbingan yang sempurna. Tak cukup lagi takat tu, hadis daripada Abu Ayyub. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Ayyub radhiyallahu an. Dia berkata, anna a'rabiyan 'arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin fa akhadha bi khitami naqatihi aw zimamihi summa qala ya Rasulullah aw ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa ma yuba'iduni minan nari. Qala fakaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa nadhara fi ashabihi summa qala laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Qala fakaifa qulta? Qala fa'aada. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasilu rahim da'in naqah. Ada kata Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang badui menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam suatu perjalanan. Orang tersebut memegang tali kekang unta beliau. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah ataupun wahai Muhammad, beritahukan pada aku mengenai satu amalan yang dapat mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Abu Ayyub berkata, lalu Nabi SAW menahan untanya, kemudian memandang ke arah para sahabat beliau. Lalu baginda bersabda, sungguh dia telah diberikan taufik oleh Allah. Sahabat tengok soalan ni Nabi kata menunjuk ke orang itu ada petunjuk. Jadi kita boleh kenal soalan orang ada petunjuk tak ada petunjuk. Nabi kata dia diberi taufik oleh Allah. Apa yang dia tanya? Dia kata, Muhammad, ajaklah ke aku, apakah amalan yang mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku ke neraka? Nabi kata, laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Nabi kata dia telah diberi taufik atau dia telah diberi hidayah oleh Allah. Saya fikir ikhwan, apa-apa soalan kita bertanya tentang Nabi itu adalah soalan taufik. Kita selalu bertanya bagaimana Nabi buat, bagaimana bimbingan Nabi. Ini soalan taufik. Ini soalan menunjukkan kita di atas hidayah. Kalau kita tahu bagaimana orang lain buat, tapi kita tak tahu macam mana Nabi buat, dan kita tak teringat nak tanya macam mana Nabi buat, kita selalu tanya macam mana orang lain buat, ini soalan yang tidak duduk di atas taufik dan hidayah. Ini badui ni. Abu Ayyub berkata, Nabi tanya pada dia, apa yang tadi kamu tanya? Abu Ayyub berkata, orang badui tersebut mengulanginya. Maka Nabi berjawab, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apa pun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, sambunglah tali silaturahim. Nah, Nabi kata sekarang lepaskanlah tali unta aku. Nabi habaq nak masuk syurga. Ya, itu je. Jaga tauhid, jaga semayang, zakat, silaturahim. Nabi kata hang boleh masuk syurga. Puasa tak sebut, mungkin ketika itu puasa belum diturunkan lagi, ataupun dia dah tahu dah pasal puasa, maka Nabi tak payah ulang. Dalam hadis ni kita dapati bahawa Nabi SAW ditanya mengenai sesuatu yang mendekatkan seseorang ke syurga dan menjauhkannya dari neraka. Jawapan beliau tidak hanya bermanfaat kepada pena, tetapi juga bagi sahabat lain yang hadir ketika itu, dan semua itu berlangsung ketika beliau dalam perjalanan. Penulis kata, mari kita lihat beberapa pelajaran. Satu,
Nabi bersikap tawaduk terhadap orang yang bertanya. Beliau tidak merasa risih terhadap perbuatan si penanya yang telah memegang tali kekang untanya dan bertanya di tengah perjalanan. Yalah, orang ni orang Badui, dia tanya cara Badui. Dia kasar, dia pergi pegang tali unta, stop lah unta tu. Dan Nabi tak ambil hati pun dengan dia. Nabi rendah diri. Yang kedua, Nabi memuji si pena Badui tu. Sungguh dia telah diberi taufik dan sungguh dia telah mendapat petunjuk. Kita patut memuji orang yang bertanya soalan. Soalan yang baik. Puji dia. Dia tanya pasal sunnah, kita puji dia. Ketiga, Nabi memancing perhatian para sahabat yang ikut dalam perjalanan ketika itu sebelum beliau menjawab pertanyaan yang diajukan, agar ilmu yang akan diberikan bisa dirasakan oleh semuanya. Nabi SAW menyanjung si penanya di hadapan para sahabat, kemudian memerintahkan orang itu agar mengulangi pertanyaannya sehingga diketahui oleh mereka. Barulah setelah itu mereka semua mendengar jawapan beliau. Supaya soalan itu bila ada jawapan diberikan, jawapan itu bermanfaat pada ramai orang. Ringkasnya dalam menjawab, Nabi ringkas dalam menjawab kerana umumnya jawapan yang bertelek-telek justru mengakibatkan seseorang lupa akan kandungan utama. Jawab panjang lebar, orang tu nanti lupa. Baik ikhwan, ini tajuk yang kedua. Apa yang antum boleh buat nota tentang tajuk ni? Saja saya baca bagi cepat, bagi habis. Tapi kuliah tak habis lagi. Adil je baca habis, kuliah tak habis lagi. Start pun kat 8.40, takkan nak habis. Baik ikhwan, apa nota kita boleh buat di sini ikhwan? Nombor satu ikhwan, kenapa sunnah Nabi ni last sekali manusia kembali pada sunnah. Last daripada episod hidup ni manusia akan kembali pada sunnah. Dan sebelum sunnah nak masuk dia punya fasa-fasa tahun-tahun yang gersang dan tandus, sunnah akan melalui zaman sanawatun khadda'at. Sanawat bermakna tahun-tahun, khadda'at gersang dan tandus untuk sunnah. Sunnah akan lalui zaman itu. Tapi sebelum dia nak pergi zaman tu, dia datang di negeri yang tak ada air, negeri yang tak ada pembangunan, negeri yang tak ada pokok-pokok macam kita. Dia pun ambil air pun dari telaga. Tetapi akhirnya disitulah sunnah dibangunkan dan sunnah tu terbang sampai ke seluruh dunia. Islam yang dahulu dikatakan agama gharib, bada al-islamu ala ghariba. Islam bermula dalam keadaan asing, pelik, dagang. Sebelum dia buat zaman dagang dia akan melalui zaman-zaman gemilang dia. Zaman gemilang ni dahsyat. Zaman Abu Bakar memerintah, zaman Umar Al-Khattab, bahkan zaman Umar lah paling gemilang sekali. Kita ada Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Dia orang datang daripada benua Afrika, masuk ke Madinah, jumpa Umar. Minta Umar letak benua Afrika tu di bawah jajahan Khalifah Umar. Umar kata tak boleh, dia tak boleh buat benda tu. Dia kata pada dia, Umar, cukuplah hang setuju, hang tak payah mai pun, kami telah rasa aman. Ni saya kalau ada lanu-lanu yang lalu, kami akan kata kami di bawah ta'aluk Umar. Kami di bawah jajahan Umar. Ni saya mereka lari daripada kami. Dahsyat. 10 ton Muhammad. 10 ton. Kan Nabi kata pada Huzaifah, selagi Umar hidup, fitnah akan tertutup. Bila Umar bertanya tentang fitnah dalam hadis Muslim pada Huzaifah, Huzaifah kata aku tahu. Umar tanya siapa tahu hadis pasal fitnah? Sahabat kata aku tahu. Fitnah seorang lelaki kepada keluarganya, kepada jirannya, kepada isterinya, anak-anak. Umar kata tak, bukan hadis tu aku nak dengar. Aku nak dengar fitnah. Lepas tu Huzaifah jawab. Huzaifah kata aku tahu. Fitnah akan melanda seperti mana
Maujun fauqa mauj, gelombang di atas gelombang. Macam mana laut dia datang menggila dengan ombak, maka di atas ombak ada ombak, di atas ombak ada ombak. Fitnahnya besar, kata Huzaifah. Tu Umar kata pada Huzaifah, ada tak pintu yang menutup fitnah itu? Huzaifah kata ada. Hang tahu kah? Huzaifah kata aku tahu. Selagi pintu tu ada, sebesar mana fitnah dia tak akan mai ke kita. Bila Umar dengar cakap tu, dia bangkit, dia pergi. Lepas tu orang tanya pada Huzaifah, Huzaifah, hang tahu tak? Ada bertanya, Huzaifah, hang tahu kah? Pintu yang menutup fitnah itu apa? Huzaifah kata, tahu. Pintu itu adalah Umar. Selagi dia hidup, dunia Islam tidak ada fitnah. Seorang wanita yang menega, Ibnu Katsir cerita, seorang wanita yang menega, yang ditarik purdahnya, ditarik daripada belakang, tersingkap purdah dia, dan beberapa orang bukan Islam gelak, gelak bila tengok hijab dia tersingkap, dan berlaku pergaduhan. Ada orang Islam yang lain datang pukul orang bukan Islam ni, dan kemudian orang bukan Islam pukul pula orang Islam ni. Kisah ni sampai kepada Umar Al-Khattab. Kisah ni sampai pada Umar. Orang cerita pada Umar, ada satu perempuan ditarik purdah. Ketika itu dia jerit. Dia kata, "Aina Umar?" Dia kata, "Mana Umar? Mana Umar?" Dah habis cerita tu berlaku, berita tu sampai kepada Umar. Bila Umar dengar wanita tu kata, "Aina Umar?" Umar bangkit riau. Umar kata, "Ya Ummah." Umar kata, "Aku datang wahai ibu." Satu kejadian itu, satu negeri duduk di bawah pemerintahan Islam. Oh subhanallah. Macam mana Nabi ajak dia, ikhwan? Nabi ajak semayang sajakah? Puasa sajakah? Zikir sajakah? Nabi ajak kepada mereka sunnah dia yang sempurna, sangat sempurna. Dan cara Nabi didik orang ni sungguh-sungguh, ikhwan. Nabi didik para sahabat ni, dia didik dengan sungguh-sungguh. Nabi, dia boleh bagi contoh dalam pendidikan dia, dalam masa yang sama dia menjadi contoh. Dia memberi contoh, dalam masa yang sama dia adalah contoh. Kita para pendidik di belakang banyak bagi contoh, tapi dalam masa yang sama orang tak boleh ambil contoh dari kita. Contoh kesatuan, contoh perpaduan, contoh kita hormat sama-sama kita. Kita banyak bagi contoh, tapi kita bukanlah pencontoh. Karena itu ikhwan, apa yang Nabi buat tengah malam ajak orang dalam musim haji, tak kira, saya kira kalau letihlah sebagai manusia, innama ana basyarun mislukum, Nabi letih macam kita. Bahkan hadis menyebut pada kita, demam seorang Nabi 3 kali panas umat. Macam mana kita ni 3 orang demam seorang Nabi 1. Dahsyatlah balak kepada para anbiya ni ujian. Tapi keletihan itu mereka tolak tepi. Tugas yang Tuhan beri kepada mereka, mereka buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bila orang tanya, mereka peka dengan soalan, mereka didik sampai orang faham. Walaupun orang tu badui, bukan badui, laki-laki, perempuan, adik-beradik, orang luar. Maka kerana itu ikhwan, dakwah Nabi itu jadi. Orang nak tengok Nabi salat, orang boleh tengok Nabi salat. Dan Nabi cakap pasal salat. Tapi ada benda besar dalam hidup ni, orang mencari-cari tentang jiwa. Jiwa. Salat boleh tengok dengan mata. Makan boleh tengok dengan mata. Tidur nampak dengan mata. Tapi hati tak tahu. Tapi dia berbeza dengan Nabi. Sahabat boleh lihat hati perut Nabi. Dalam bentuk cara dia hidup hari-hari. Dia bagi tahu hati dia macam mana. Dia didik orang supaya mendapat hati yang baik. Hati dia baik. Macam mana hati yang baik? Para sahabat boleh tengok hati Nabi. Kita boleh didik orang bagi tahu hati baik ni macam ni. Tapi orang tak boleh tengok hati kita baik dan menjadikan hati kita contoh dalam dakwah. Kita fail. Hati Nabi ikhwan, dalam dia tak ada hasad. Dalam hati Nabi tidak ada ghil, dendam, perah, marah. Cari masa tertentu, lepas marah habis-habisan. Tak ada. Dalam hati Nabi
Tidak ada istighal an uyubin nas. Hati Nabi ini bukan stok menyimpan aib orang. Sedangkan huwa Rasulullah, aib siapa dia tak tahu. Tentang jin, tentang malaikat, tentang manusia, tentang binatang, Rasul tahu. Nabi pernah tengok unta menangis. Nabi pernah tengok seladang yang kena jerat. Nabi pernah tengok. Nabi marah pada sahabat, jangan kacau anak burung. Sebab apa? Nanti mak dia mai. Mak dia bimbang anak dia tak ada. Jangan kacau anak dalam sarang tu, nanti mak dia bimbang. Jangan bakar sarang semut. Nabi peka kepada binatang. Nabi tak jadikan telinga dia dan dada dia stok sebagai apa? Gudang simpan aib orang. Kita hari ni ikhwan, kita bukan cari aib orang, tapi bila sebut ulama, dia gudang simpan aib orang. Orang datang bercerita, kemudian kita tidak boleh kawal lisan kita bercerita pada orang. Akhirnya, di mana masalah kita? Jiwa kita tak ada barakah, lisan kita tak ada barakah, dakwah kita tak ada barakah. Sebab kita ni stok simpan maklumat orang. Nabi tak mau. Apa Nabi pesan pada orang? Kalau hang dengar orang cerita buruk pasal aku, hang tak payah sampai kat aku. Bukan pasal orang, pasal aku. Apa Nabi kata? Nabi kata, aku tak suka jumpa orang dalam keadaan hati aku mula. Tahu apa dia kata kat aku? Aku nak salimu sadri. Ana ukhriju, aku nak keluar daripada rumah salimu sadri. Dada aku selamat. Rupanya benda tu ikhwan ada kesan kepada dakwah. Ada kesan. Itulah orang duduk dengan kita, itulah orang perhati kita, kita sedar tak sedar, itulah orang duk hadam daripada kita. Orang ambil. Kenapa kadang-kadang kita tengok satu orang tu, kenapa dia kasar, dia bengih. Bila kita cek, oh rupanya dia mengaji dengan si Fulan bengih. Kenapa lidah dia tajam, cepat komen hal orang. Oh, rupanya bila kita tengok dia mengaji dengan si Fulan, guru dia lagu tu. Akhirnya, macam mana acuan, lagu tu lah kuih dia. Pasal tu, dakwah kita hari ni, ikhwan, inilah kuih kita. Daripada acuan kita puluh tahun silam. Kalau dakwah kita bercamuk, inilah kuih. Hari ni adalah kuih daripada acuan silam. Siapa yang jadi acuan tu? Para ulama. Kita tak ada acuan. Kalau acuan guru berkelai, lepas 20 tahun, kita akan lahir dakwah lagu tu. Antum perasan tak saya kata satu benda? Bulan Ramadan, bulan puasa. Saya ambil contoh pengalaman saya naik kapal terbang. Bulan puasa. Kita pergi ke airport. Orang bukan Islam di airport, dia pemakan, dia peminum, kedai buka, macam tak puasa. Macam bulan tu bukan bulan puasa. Macam biasa, dia makan McDonald ke, KFC ke, buka, Starbucks ke. Dia macam biasa lah, dia pergi makan, macam biasa. Kita orang Islam sedang puasa. Dalam negara kita, pemimpinnya Islam. Alim ulama. Dan Islam itu menjadi agama persekutuan. Sultan-sultan Melayu dan Islam. Berapa puluh tahun dah kita merdeka. Tidakkah orang Islam mendapat satu gambaran, orang bukan Islam dapat gambaran, ini bulan orang Islam puasa. Apa mereka kena buat? Apakah satu pelan tindakan mereka kena buat? Ini adalah agama persekutuan. Bulan puasa. Apa ulama kita buat untuk terang Ramadan kepada orang bukan Islam? Televisyen, radio, khutbah Jumaat, para mufti. Dia tak boleh para, dia jadi benda lain. Para mufti. Satu para je, kalau dua para mendatang lain. Apa mereka buat? Perkara itu, dia bukan melibatkan orang macam saya. Dia melibatkan orang besar. Televisyen. Bulan Ramadan. Apa nak kena terang?
Kita tahu Arab ni mangkang. Arab ni mangkang. Tapi bila masuk Ramadan, dia ada slot lain dalam televisyen dia. Seolah-olah televisyen tu macam baru dapat hidayah. Subhanallah, iklan dia. Siapa yang pernah duduk tanah Arab, pernah belajar tanah Arab akan lihat benda ni. Akan lihat benda ni. Kejadian Ramadan ni, khususnya tanah Arab, dia lain. Sebelum Ramadan lagi seminggu dah Ramadan, televisyen huha-huha lah. Tapi masuk Ramadan, malam ni start tarawih, televisyen dia berubah total. Kawan baca berita macam mana, berita yang disampaikan, iklan-iklan dia, semuanya pasal Ramadan. Sedang tak sedang, semua channel macam tu, orang bukan Islam macam puasa. Dia sedang, dia kena join Ramadan. Kita Ramadan dalam negara kita, ikhwan, orang bukan Islam tak join. Dan dia pun tak tahu fadilat Ramadan. Dia pun tak tahu apa. Dia tengok orang Islam puasa, Melayu puasa. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu kita puasa apa dia. Dia tak tahu tarawih kita apa dia. Kita zakat fitrah apa dia. Kita buat charity punya banyak, dia tak tahu apa dia. Dia dunia dia, kita dunia kita. Sedangkan puasa Ramadan adalah puasa yang berlaku seluruh dunia. Orang Islam puasa disaksikan oleh orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam tak dapat point. Soalnya kenapa? Kerana delegasi para ulama tidak main peranan. Siapa nak cakap benda tu, ikhwan? Kita bulan puasa tak ada siapa nak keluar televisyen bercakap. Tak ada siapa. Bahkan kita best lagi, ajak masjid buat sembahyang 20, lepas tu bagi tahu kalau boleh tazkirah tak payah ada. Best, idea kita tu best. Nak kata kartun tak lah, tapi macam Popeye. Dakwah kita tak sungguh. Tak sungguh. Jadi berapa banyak kita masuk airport, kita bawa tu makanan tu, kita bawa makanan ni. Orang bukan Islam tak join Ramadan kita. Ramadan kita tak jadi rahmah. Dikatakan bulan rahmah, bulan sabar. Atau tengok ayat yang Nabi baca kepada sahabat tadi, ayat 1, 2 surah Al-Hajj. Allah start dengan perkataan apa? Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Allah kata manusia. Ya, takwa ni bukan milik orang Islam saja. Orang bukan Islam pun kena takwa kerana perkataan dia manusia. Wahai manusia, berhati-hatilah kamu dengan Tuhan kamu. Mesej tu tak sampai, ikhwan, tak sampai. NGO tak lewat semua benda. Kita kena sedar, kita NGO ni bukan kerja kita buat benda tu. Kita membantu kerajaan. Membantu. Bukan tu kerja kita. Membantu. Macam ada pencuri, kita tolong polis tangkap. Membantu. Tu kerja polis. Jangan sampai kita pergi ambil alih kerja polis. Polis kena buat kerja sebab pakai uniform dia, angkat sumpah dia, pergi training dia, masuk akademik polis dia. Yang ada pistol dia, ada peluru dia. Yang ada uniform dia, ada gaji dia, ada allowance dia, ada pencen dia, ada quarters dia, ada balai dia, ada gari dia. Bukan kita. Kita tak ada apa. Kita membantu. Jangan masuk balai. Dia ada inspektor balai. Kita membantu. Dakwah ni kita bantu. Tapi siapa kena buat kerja dakwah ni? Ulama. Mereka ada gaji, mereka ada office, mereka dibayar, mereka ada pelajaran, mereka ada education. Mereka ada semua. Tapi berapa kali dah kita sambut Ramadan dalam Malaysia ni? Apakah pengaruh Ramadan pada orang Islam, orang bukan Islam dalam Ramadan secara besar-besaran? Kita buka TV, kita ada ketuk-ketuk Ramadan. Ramadan. Alhamdulillah. Kita ada ketuk kita je lah. Orang bukan Islam tak ada apa. Kita ada sembahyang tarawih daripada Mekah. Kita ada tadarus Al-Quran. Tapi apa manfaat dia pada orang bukan Islam? Banyak masalah timbul. Banyak masalah timbul. Subhanallah, ikhwan. Saya fikir kadang-kadang, kenapa dakwah Nabi jadi, ikhwan? Pasal dia buat sungguh.
Dia buat sungguh, dia jadi contoh. Penat dia tolak ke tepi. Kita lah ni duk letak penat depan, kerja tolak tepi. Penat oh. Baru balik pejabat, penat oh. Oh, malah nak pergi mengajar pula, penat oh. Penat dia. Kadang dalam masjid, dalam satu karya ada masjid. Karya ada masjid. Masjid besar, masjid elok. Penceramah datang macam-macam. Penceramah semua ada tauliah, tak ada tauliah tak dia masuk. Maknanya dahsyat lah. Sistem tu dahsyat. Sangat dihormati. Tetapi ikhwan, daripada pengurusi, imam, orang yang baca khutbah, masjid sebesar tu, pernahkah kita turun pergi kedai-kedai makan yang ada di keliling karya kita, pergi tengok kebersihan dia macam mana, telur dia basuh ke tak, ayam dia basuh lagu mana, kuali dia macam mana. Sebab karya pergi makan di kedai tu, anak karya pergi makan, Melayu tak Melayu semua pergi makan. Kita pernah ambil tahu, pernah kita ambil tahu, kita pegang amanah dakwah. Lepas itu kebersihan yang kita duk belajar bab apa nama at-taharah, orang kafir tak tahu apa itu taharah. Sebab tak ada taharah. Dia orang cakap kedai ni makanan sedap. Kita pun masuk pergi makan sedap. Oh, kita nak terkencing. Pergi pancok tak gamak nak kencing. Ambil plastik, kecilan plastik. Tidak ada taharah. Orang kafir masuk makan kedai orang Islam. Sedap. Taharah tidak ada. Siapa fikir nak pergi tanya orang masjid ke siapa, nak pergi tanya ustaz-ustaz yang bertauliah, yang mengajar ni. Kerana AJK masjid dipilih oleh Jabatan Agama. Turun tak pergi tanya, kedai ni ada dalam karya kami, macam mana ni kedai ni, kebersihan dia lagu mana. Pernahkah pergi tengok orang Islam nak makan, lepas tu nak pergi semayang, nak mengaji. Kita dengan baju semayang kita, uniform kita, kita masuk kedai, letak tangan kita atas meja. Atas meja dia ada apa, semua jubah kita kena, selendang kita kena. Tak ada siapa peduli. Dakwah. Pasal tu dakwah kita ni, dakwah kita. Kita atas kelompok kita, kita seronok macam kita. Lagu tu dakwah kita. Subhanallah, ikhwan. Apa pun orang tak tahu pasal Islam, pasal kebersihan. Orang kafir, jiran kita, patutnya televisyen main peranan benda ni, bagi tahu kalau kita berjiran dengan orang bukan Islam, apakah orang Islam boleh makan, apakah tak boleh makan. Sepatutnya orang kafir kena tahu, supaya tidak jadi masalah dalam benda dia nak bagi kat kita dan benda kita nak bagi kat dia. Apa orang Islam boleh makan, dia kena tahu. Pasal apa orang Islam tak boleh makan, dia kena tahu. Dia bagi pada kita kuih bakui. Kita masalah. Tak apalah kuih bakui. Dia bagi bihun goreng, lagi masalah. Pasal apa masalah? Pasal kita diajak masalah. Kita diajak belanga orang bukan Islam, nak kena tanya ada berapa belanga. Kita diajak lagu tu, ditanya, diajak tanya. Dia bagi mai bihun. Lepas tu kita diajak tanya. Macam mana? Kita tak boleh. Bila soalan tu mai, kita tak boleh keluar daripada kita punya cave, gua kita. Tak lepas. Bukan kata kita tak lepas, ustaz pun tak lepas. Ustaz tanya pada ustaz. Ustaz tanya kat ustaz, dia ajak saya pergi makan kedai Cina, boleh tak? Ustaz tanya kat ustaz, boleh tak? Macam mana? Kat Perlis ada satu kedai Cina. Orang Islam semua bertudung pergi makan. Kedai Cina, kata mamang, bukan kata Cina kafir betul. Mamang kata Cina kafir betul kat Perlis, kat Kuala Perlis. Jadi lepas apa cik Hailam, Haitian lah. Kedai dia besar. Cina betul, maknya betul. Masak. Orang Islam nak pergi makan. Bila dia bawa saya pergi, dia pun sebut ada ustaz pergi makan. Saya nak buat macam mana? Ustaz tu pula ustaz tempatan.
Ustaz tu pula ustaz perleh. Ustaz perleh makan. Ustaz perleh kalau makan, takkan Ustaz Penang tak boleh makan? Tak apalah, kita boleh makan, kita boleh minum. Tapi penilaian orang kafir kepada orang Islam, kebersihan, kehalalan, dia tahu tak? Dan orang Islam bila bermuamalat dengan orang bukan Islam, ragu-ragu tu ada tak lagi? Kata dapur dia bersih, ya dapur dia bersih. Tapi kuali dia macam mana? Dia masak apa? Minyak dia macam mana? Minyak dia mana? Dia pakai minyak apa? Dia kata dia pakai minyak macam biasa minyak kita. Minyak. Dia kencing basuh. Dia duk pergi laju. Kita diajak fiqh lagu tu. Fiqh lagu tu diajak. Akhirnya kita makan, kita taradud. Sedangkan taradud itu dilarang. Ragu-ragu. Kalau benda tu halal, halal lah. Al-halalu bainun wal haramu bainun. Halal jelas. Sebut mi halal. Tokong halal. Nasi halal. Telur halal. Adakah telur tak halal? Telur apa tak halal? Telur boyak lah kot. Tapi saya nak makan ke mana ni? Dia yang... Saya cerita saya lah. Bila dia letak telur dada tu depan saya. Alamak, Cina ni. Saya duk takut orang tengok saya. Saya duk ajak sunnah. Alamak, mamak ni kamjat betul, dia minta ke darah. Saya takut saya kena. Saya pun nak cari selamat juga. Tapi kita kena pegang dengan ilmu kita. Ilmu kita kata apa? Kita makan apa? Kita makan udang. Halal ke? Halal. Bismillah. Tukang masak bukan syarat. Syaratnya benda tu halal dan tidak bernajis. Cuma orang bukan Islam, dia tahu tak najis tu apa? Asal najis tu dia tahu. Dia tak tahu. Ikhwan, mana boleh tak tahu, ikhwan? Kita merdeka 60 tahun naik ke atas dah. Negara kita dah umur warga emas. Mana boleh orang kafir tak tahu benda ni? Dia kena tahu. Pasal dia berurusan dengan orang Islam. Tapi soalan dia, kenapa dia tak tahu? Kita ada televisyen, kita ada radio, kita ada semua. Kita ada daripada radio negeri sampai kita ada klasik. Sampai apa radio apa yang Islamik itu? Mana boleh orang kafir tak tahu? Kita ada berita bahasa Melayu, berita bahasa Tamil, berita bahasa Cina, berita bahasa Inggeris. Mana boleh orang kafir tak tahu? Ini benda asas. Tapi dia tak tahu. Orang Islam pun tak tahu. Boleh tak kita makan telur tak basuh? Ambil telur tu katuk, prung. Oh, telur kelok kok mana? Dia tanya. Kelok kok pungkok. Pungkok siapa? Pungkok ayam. Masa dia keluar tu ada najis. Tu kalau kita pecah tu, lembik-lembik telur tu, hak putih tu kena dekat telur-telur tu punya rekahan. Bermakna dia kena najis. So kita goreng, kita makan najis. Kita ada fiqh tu. Kita tak diajak keluasan fiqh. Apa kata Abu Hanifah, apa kata Abdullah bin Abbas, binatang-binatang yang boleh dimakan dengan sembelih, darah dia tak najis, dia tak najis. Kita tak diajak lagu tu. Jadi orang kita sendiri pun jadi tak tahu. Orang kafir lagi lah, dia tak tahu. Dia tak partilah nak hormat kita dalam bentuk makan, minum. Orang kafir buka kedai-kedai dalam kampung kita. Kita pernah tengoklah dalam peti ais dia macam mana dia susun benda-benda frozen tu. Dan kita orang besar dalam kampung tahu, dalam kampung tu ada wakil rakyat punya apa? Punya pejabat. Ada wakil rakyat punya kadun, punya kuncu-kuncu dia lah. Dan dia pun tahu dalam kampung tu ada orang Cina menega benda-benda frozen. Pernah kita pergi tengok nak bagi tahu pada orang Cina, kalau ada ini, ada rebah pendek ni, hang tak lebuh sekali dengan benda-benda halal ni, pasal benda ni orang Islam duk beli, hang akan letak satu hasil dan hang kena bersih menurut Islam lagu ni. Pernah ke wakil rakyat, adun, kadun, parlimen tengok kawasan sendiri, pergi bagi tahu? Ya subhanallah, ikhwan. Kadang-kadang masjid kita tandas teruk,
Bila kata orang besar nak mai, baru dia mai repair. Kalau orang besar tak mai, duduk lagu tu lah tanda. Pintu ada, selak tak ada. Ayam ada, paip tak ada. Jamban tandas ada, tapi tu tali nak tarik tak ada. Dah tak ada, timba pun tak ada. Getah pun tak ada. Habis nak melepas ke mana? Bila kata orang besar nak turun, baru kalut. Nabi tak buat lagu tu, ikhwan. Badui kencing dalam masjid. Nabi cuci dandan. Cuci dandan. Tak tunggu. Kok Nabi Isa turun mai ke baru kita pergi cuci? Dah. Cuci dandan. Saat Nabi kita bagi dia kencing bawah puas. Baru pergi cuci. Kenapalah dakwah Nabi tak menjadi, ikhwan? Kenapa dakwah kita banyak alim ulama tapi dakwah kita tak jadi? Kita banyak cerdik pandai. Tiap-tiap universiti, produk universiti mengaji agama ni cerdik pandai banyak. Tapi orang bukan Islam duk tak faham situ lagi lah. Kesian. Kesian kita ni. Kita ni sampai ulama masuk politik. Pun orang bukan Islam tak tahu lagi apa dia Islam. Lama ulama nak pergi duduk taman mana pula lepas ni? Atas mimbar naik dah. Atas kubur dah talqin dah. Tahlil dah buat dah. Politik pun masuk dah. Lepas ni nak masuk taman mana lagi? Nak bagi orang bukan Islam faham. Sebab kita tak buat untuk benefit agama, ikhwan. Maka pasal tu 10 tahun patut kita dah berjaya, ikhwan. Orang faham agama. Orang dah faham. Tapi orang tak boleh faham. Nak tanya siapa? Kesian kat kita. Bila kita mengaji ni pasal Nabi, tu dia lah Nabi punya dakwah. Tengah malam ajak orang. Ni pula dia buka tajuk ketiga. Menyentuh semua lapisan masyarakat. Tengok. Adik ipar dia. Semua dia cakap. Sepupu dia. Pak menakan dia. Sepupu perempuan dia. Kawan dia. Orang muda. Orang tua. Budak-budak. Ni dia nak cerita. Nabi ajak sentuh semua lapisan masyarakat. Mu'allaf, badui. Mu'allaf lain, badui lain. Semua ajak. Allahu Akbar. Kesian, ikhwan. Kesian kita kesian. Maknanya dakwah kita ni tidak berkembang lagi lah, ikhwan. Alhamdulillah lah. Medan dakwah ada, tapi dakwah itu sayang, terbantut. Tak. 60 tahun kita merdeka, 60 lebih. Khutbah masih pakai teks. What happened to us? Mana orang muda-muda balik Azhar? Perlukah dia pun pakai teks? Dia pun boleh Arab. Dia pun ada bachelor. Dia pun buat bahasa Arab dan syariah. Perlukah mereka ni diberi teks baca khutbah? Mana dia pun semua pergi? Tu imam masih baca Fatihah. Kalau ikut makhraj Pak Long ajak tak lepas dulu. 10 asas pun tak tahu. Mana orang-orang mudanya hafaz Quran pergi? Mana dia pergi? Kita jumpa dia menjaga burger tepi jalan malam-malam. Kita jumpa mereka buat perniagaan online. Dia buat kolam ikan. Kata sahabat, tak mengajak ke? Tak, saya berniaga burger. Ikhwan, dia hafiz. Patut masjid ambil dia jadi imam. Dia kena berniaga burger. Dia kena menjaga pasar malam. Anda boleh bayang tak keadaan kita? Macam mana kita jadi ni? Patut dia pun jadi imam, man. Masjid suara dia pun hebat, lunak, merdu, mengaji di Kairo, mengaji di Kahirah, masuk di fakulti qiraat, Quran dan qiraat lagi. Hebat suara dia baca. Tapi tengok-tengok dia menjaga pasar malam. Kata bulan Ramadan tak ada tempat ke jadi imam? Tak ada panggilan pun. Kata Karya sendiri tak panggil. Tak ada, dia tak panggil. Karya tak tahu dia hafaz Quran. Tu dia tanya apa? Dia kata, how your business, Tuan Doktor? Dia kata, too bad. Sejak negara luar, dunia pakai nuklear, banyak orang sakit. My hospital, no bed already. Hospital dia tak ada katil. Ya. Ikhwan, too bad. Orangnya hafaz Quran, kena pergi menjaga pasar malam.
Orang yang baca makhraj tak betul jadi imam. Apa ni? Sistem apa ni? Kenapa mereka tak dipanggil? Kenapa mereka tidak diraih dalam karya mereka? Mereka penghafaz Quran. Apa jadi ni? Apa dah jadi ni dengan kita? Kita halau anak karya kita keluar. Anak karya berkebolehan, anak karya mengaji sampai luar negeri. Akhirnya orang luar dapat manfaat anak karya. Karya tak dapat manfaat. Apa ini? Sistem apa ni? Dan kita boleh kekal di atas sistem yang kuno dan lapuk ini. Subhanallah, ikhwan. Sangat menduka citakan. Tengoklah kita lagu ni. Orang Melayu kata apa? Tak lekang di panas. Apa? Tak hujan di apa? Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Betul? Kita punya pendirian tu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kekal dengan prinsip kuno kita tu. Ya Allah, ikhwan, anak-anak muda keluar mengaji mahat-mahat tahfiz ni tak tahu berapa banyak setahun. Yang ada syahadah, yang tasmid dapat syahadah, full syahadah. Yang pergi luar, balik mai. Bulan puasa kita tak ada imam. Allah, kesian kat kita. Kesian kat kita, ya ikhwan. Jadi ikhwan, panjang pula beletiak. InsyaAllah kita sambung bab yang ketiga ni, ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.